KPM. Didik TV KPM. Anak patung je lah Nis ni ha. Ayah. Assalamualaikum. Hai, apa khabar semua? Anda sedang menonton slot tahap 1 di Didik TV KPM bersama saya, Syamira Nazir. Di mana pada hari ini kawan-kawan, kita akan belajar mata pelajaran sains untuk murid-murid tahun 2 dengan tajuknya Bayang-Bayang. Wah, menariknya bayang-bayang. Apa ni? Jom kita tanya cikgu kita. Hari ini di studio saya bersama dengan Cikgu Muhammad Athar dari SK Bandar T6 Keluang Johor. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Mira, apa khabar pada hari ni? Baik, cikgu. Cikgu macam mana? Sihat? Alhamdulillah. Okey. Baik, sebelum kita teruskan kelas pada hari ini, di studio turut serta bersama dengan kami iaitu Jurubahasa Isyarat Cikgu Wan Nur Adli Tengah dari SMK Ibrahim Fikri, Kuala Nerus, Terengganu. Apa khabar Cikgu Adli? Baiklah, terima kasih kerana bersama dengan kami untuk hari ini. Okey kawan-kawan, mesti semua nak tahu kan cikgu, tadi pada permulaan tu ada paparan video, ada nampak macam bayang-bayang. Apa tu cikgu? Ya, itu menunjuk kita nak tajuk yang kita nak belajar pada hari ini iaitu berkaitan dengan bayang-bayang, berkaitan dengan sumbernya, begitu juga dengan macam mana bayang-bayang boleh terbentuk. Wah. Okey, cikgu nak teruskan je Mira? Boleh. Baik Mira. Jadi, sekarang cuba Mira perhatikan pada gambar ini. Suasana di waktu malam. Pada waktu malam seperti ini, di mana pada waktu ini bulan terang. Jadi kita dapat melihat lagi. Tetapi bagaimana pula jika dalam keadaan ini? Apakah yang perlu Mira lakukan sekiranya malam terlalu gelap untuk kita berjalan, Mira? Kalau terlalu gelap untuk berjalan, Mira perlukan sumber cahaya cikgu. Ya, kita perlukan sumber cahaya bagi membolehkan kita melakukan aktiviti dan melihat objek di sekeliling kita. Betul. Jadi, sekarang cikgu akan terangkan pada Mira apakah sumber-sumber cahaya yang ada. Okey, Mira perlu dengar betul-betul. Baik. Sebab lepas ini cikgu akan soal Mira untuk mendapatkan ganjaran. Boleh cikgu, jom. Okey. Murid-murid, sumber cahaya. Cahaya merupakan keperluan penting dalam kehidupan kita. Cahaya diperolehi dari pelbagai sumber seperti matahari, lampu dan juga api. Baik, jadi sumber cahaya pertama ialah cahaya matahari. Pada waktu siang, matahari merupakan sumber utama cahaya. Cahaya daripada matahari ialah sumber cahaya semula jadi. Sebab tu Mira, pada waktu siang, biasanya Mira perlu ke membawa lampu picit untuk bergerak? Tak perlu cikgu. Sebab kita ada sumber cahaya yang utama. Walaupun kita berada dalam rumah sekalipun, oleh kerana cahaya matahari terlalu terang, jadi kita tidak perlu menghidupkan cahaya di waktu di dalam rumah. Itulah cahaya matahari. Sumber cahaya yang kedua ialah lampu. Terdapat pelbagai jenis lampu seperti lampu jalan, lampu kereta dan juga lampu rumah. Di hadapan Mira, seperti yang Mira dapat perhatikan juga, ini juga dalam kategori lampu. Di hujung sana tu ada lampu tidur, kan? Lepas tu di sebelahnya tu ada lampu ala-ala lampu pelita, lampu bintang dan juga lampu untuk belajar. Jangan lupa, okey, yang seterusnya ni Cikgu. ialah daripada api. Api. Wah, itu ada api ke cikgu? Kejap. Saya akan terangkan dahulu berdasarkan slide saya. Okey. Okey. Baik, Cahaya cikgu. juga dapat diperolehi daripada api seperti
nyalaan lilin. Kalau tak ada elektrik, apa kita perlu lakukan? Hidupkan lilin. Lepas tu kita juga ada pelita dan juga obor. Di mana Mira boleh lihat obor biasanya? Obor? Alamak, kalau obor ni kan cikgu, saya selalu, kalau saya pernah pergi camping kan cikgu, ada orang masak obor. Oh, obor ke tu? Okey. Biasa kalau kita pergi Olimpik, dia ada bawa obor. betul. Kan? Okey. Itu adalah sumber cahaya. Seperti murid-murid dah perhatikan sekarang, di tangan cikgu ni ada pemetik api. Sekarang cikgu dah hidupkan. Lihat. Okey. Sekiranya keadaan dalam sekeliling kita ini gelap, kita akan dapat melihat cahaya dapat dihasilkan. Baiklah cikgu. Baik, setelah saya terangkan sumber-sumber cahaya yang ada ni, saya nak Mira pula secara lisan menjawab apakah sumber cahaya yang kita dah pelajari. Jika betul, cikgu akan berikan ganjaran kepada Mira. Wah, menarik cikgu. Baik, saya cuba jawab cikgu Okey. Sumber cahaya tadi cikgu dah terangkan ada 3. Okey, betul. Yang pertama sekali, sumber cahaya yang paling terang iaitu sumber cahaya yang datangnya daripada matahari. Cahaya matahari. Betul. Okey, yang pertama. Yang kedua, nyalaan lampu. Okey, betul. Okey. Bagi contoh satu lampu. Lampu yang ada dekat depan saya ni, lampu tidur. Okey, lagi? Lampu tidur, lampu Baik. dalam rumah. Okey cikgu? Okey. Okey, yang ketiga sumber cahaya yang datang daripada api. Betul. Jadi ketiga-tiga betul. Mira, dekat depan Mira tu cikgu dah sediakan carta ganjaran. Mira boleh pilih satu gambar singa dan lekatkan di kotak tu. Yeay, lekat dah kat sini. Okey, bermakna akan Mira dapat satu ganjaran. Seterusnya kita akan menjalankan aktiviti. Okey, terang dan gelap, melihat keupayaan melihat dalam keadaan terang dan gelap. Mula-mula seperti yang Mira lihat di hadapan, cikgu dah sediakan kotak yang dia ada lubang sisi di tepi dan juga ada lubang mata di bahagian atas. Baik. Okey, cikgu tunjukkan sekejap ya. Ini ada lubang di bahagian atas. Okey, dan juga kita ada lubang di bahagian sisi. Okey, murid-murid boleh lihat agaknya. Okey cikgu. Okey, nampak tu. Ya. Okey. Jadi, apa yang perlu Mira lakukan ialah mula-mula sekali tanpa menggunakan cahaya daripada lampu picit ni. Okey, ni ada cahaya. Okey, Mira perlu melihat apa nombor dalam tersebut. Okey, saya tengok cikgu Jangan dulu. Saya Jangan. masukkan dulu. Mira tengok sana dulu. Okey, saya kena pejam mata. Okey, saya ni tanpa cahaya. Kita tengok apa yang Mira dapat jawab. Okey. Okey Mira, dah boleh tengok sekarang. Alright. Saya cuba tengok kawan-kawan, apa yang saya nampak tanpa adanya kehadiran cahaya. Okey. Okey, saya tengok cikgu. Cikgu, saya tak nampak apa-apa lah cikgu. Ya ke? Cuba sekali lagi Mira. Gelap gelita lah cikgu. Murid-murid di rumah pun dapat lihat sebenarnya gelap keadaannya kan. Tak nampak. Okey, jadi sila tuliskan apa jawapan sepatutnya di bahagian gelap di sana. Kalau kat sini untuk senaraikan nombor yang dilihat, saya tak lihat apa-apa nombor. Jadi saya buat dash boleh cikgu? Boleh, betul. Okey, dash. sebab tak dapat lihat. Masa pun tak ada. Betul, masa Okey. pun tiada. Baiklah. Okey. Jadi sekarang kita letakkan pula di gasan menggunakan kad di dalam keadaan terang. Okey. Baik. Saya Okey. letakkan ya. Mira jangan tengok dulu. Saya tak tengok lagi cikgu. Okey, kalau terang apa pula nombornya ya? Saya Okey, pejam mata. sekarang saya letakkan dan saya akan... Okey, Mira, dah boleh? Sekarang saya hidupkan cahaya di sini. Okey, baik. Okey. Wah, saya dah nampak cikgu. Okey, boleh tuliskan jawapannya, Mira. Okey, nombor yang saya dah nampak kawan-kawan dengan adanya kehadiran cahaya, nombor 5, nombor 2, lagi nombor apa ya? Okey, Saya sambung tengok boleh? Saya kira masa ni, Mira. Okey, ada masa. Saya tengok balik semula nombor yang dalam kotak. Okey, nombor berikutnya. Okey, nombor 3, 1, 4. Okey. 3, 1, 4. 5, 2, 3, 1, 4, cikgu. Okey, betul. Okey. Jadi sekarang ni, masa yang diambil tadi lebih kurang 15 saat. Tuliskan. Okey, 15 saat. Okey, jadi sekarang saya akan tanya soalan berdasarkan aktiviti yang Mira dah lakukan. Di dalam keadaan manakah tugasan lebih cepat dilakukan atau lebih mudah dilakukan? Kalau lebih mudah... Gelap atau terang? Gelap cikgu, tak nampak apa-apa. Itu lebih mudah? Tapi sebenarnya lebih mudah pastilah yang kalau adanya bantuan kehadiran cahaya. Betul. Okey. Baik.
Yang itu dah pertama dah dapat. Yang kedua pun dah dapat. Yang ketiga, mengapakah masa untuk melengkapkan tugasan di keadaan lebih terang, lebih cepat? Tadi kenapa dalam keadaan terang tu Mira senang je lakukan tugasan tersebut? Sebab kita boleh nampak, kita boleh lihat. Ya, betul. Jadi, apakah fungsi sumber cahaya? Untuk memudahkan kita melakukan aktiviti ketika dalam keadaan yang gelap. Ya, Mira. Wah, baiklah cikgu. Selesai aktiviti kita pada segmen ini. Kita akan berhenti berehat seketika cikgu. Kita akan kembali semula selepas ini kerana kita sudah memahami apa sumber cahaya dan bagaimana cahaya itu boleh membantu penglihatan kita. Tapi jangan ke mana-mana tahu. Kembali semula selepas ini hanya di slot tahap 1 Didik TV KPM. Kawan-kawan, sekiranya kita letakkan sesuatu objek di bawah sumber cahaya merah, hijau dan biru, bayang-bayang berwarna juga yang akan terhasil. Tetapi, warna bayang-bayang adalah tidak sama dengan warna-warna cahaya lampu. 3 warna bayang-bayang terhasil adalah magenta, sian dan kuning. Didik TV KPM. Kawan-kawan, jom masuk ke kelas kerana hari ini kita nak belajar tentang bayang-bayang. Kita dah tahu dah tentang sumber cahaya, tapi kan macam mana bayang-bayang tu terbentuk ya? Jom tanya cikgu. Macam mana cikgu? Ya, kita nak belajar tentang bagaimana bayang-bayang terbentuk. Sekarang, mari kita sama-sama perhatikan pada rajah atau gambar ini. Okey, tengok ni, perbualan di antara ibu bapa dan juga seorang anak. Okey, anak dia tanya dekat bapa dia. Apa objek hitam yang nampak tu, hantu ke? Okey, jadi mak ayah dia pun terangkan. Bagaimanakah kita nak kaji? Inilah caranya bagaimana kita nak kaji. Okey, bahan-bahan yang kita perlukan seperti yang dapat dilihat oleh murid-murid di rumah dan juga Mira. Lampu suluh, tanah liat, kad putih, model haiwan dan juga skrin. Okey, jadi apa yang Mira perlu lakukan ialah yang pertama, Mira akan tandakan A hingga D. Saya terangkan dahulu je, Mira. Boleh, cikgu. Okey, A hingga D. Kemudian, kita akan letakkan lampu suluh di tengah-tengah menggunakan tanah liat. Selepas itu, kita akan pasang lampu suluh dan perhatikan pada kad putih ataupun skrin dan kita akan pindahkan model haiwan iaitu objek tadi ke kedudukan B, C dan D. Jadi lepas itu baru kita catatkan di papan putih tersebut sama ada bayang-bayang tersebut dapat dihasilkan ataupun tidak. Baiklah. Mira bersedia? Sedia, cikgu. Okey, jadi sekarang ni apa yang kita nak gunakan ialah gajah. Dan Mira dah ada marker penanda nampaknya. Pen penanda. Jadi saya nak Mira labelkan dulu A, B, C dan D. Sama seperti dalam gambar rajah tadi. Okey. Saya buat, cikgu. Okey, lihat. Okey. Untuk A, saya nak buat dekat atas ni lah, cikgu. Okey, A. Lepas tu B saya nak buat di sini. Okay. B, C di bawah dan juga D akan berada di belakang sini, cikgu. Okey, jadi setiap kali Mira pindahkan gajah ni, Mira perlu tuliskan apa keputusannya, pemerhatian yang dibuat. Okey, ni gajahnya. Gajah. Okey, jadi Mira bolehlah hidupkan lampu tu dulu, Mira. Okey, kat sini ya, cikgu. Lepas tu saya hidupkan lampu. Wow. Okey. Jadi sekarang kita letakkan gajah tersebut di bahagian A dulu, Mira. Di bahagian A, cikgu ambil. Okey, saya akan ambil gajah ni dan saya akan letakkan di bahagian A. Adakah bayang-bayang terbentuk, Mira? Saya nampak tak ada apa-apa pun, cikgu. Okey, Kosong tuliskan dekat ruang tidak terhasil. Tidak terhasil. Baiklah. Saya dah tulis tidak terhasil. Okey, sekarang kita pergi yang B pula. Saya angkat gajah ni, saya akan alihkan di bahagian B. Okey, kat sini, cikgu. Yang penting dekat arah yang sama cukup. Okey. Ada tak bayang-bayang terbentuk? Adalah, cikgu. Saya nampak ada bayang-bayang gajah. Okey, sekarang Mira tak perlu tulis dulu. Mira ingat je dekat dalam fikiran Mira, yang B ada bayang-bayang terhasil. Baik. Okey, kita pindahkan ke C pula. C pula saya akan angkat dan alihkan letak di C. Ada tak bayang-bayang terhasil? Nampaknya kosong, cikgu, tiada. Tiada bayang-bayang. Okey, ingat kat C tiada, dekat D. Dekat D pula saya akan angkat dan alihkan pada D di belakang. Sama jugalah, cikgu.
tiada bayang-bayang Tiada yang bayang-bayang yang terhasil. terhasil. Okey, jadi tadi Mira dah ingat, Mira bolehlah lengkapkan jadual tersebut. Okey. Okey, cahaya. Okey, saya akan letakkan di sini. Tadi Cik kata B saja yang ada terhasil sebab tadi kita dah lakukan B ada bayang-bayang. Okey. Manakala untuk C tidak terhasil sebab tiada. Tiada Dan bayang-bayang, untuk betul. D pun sama juga, tidak terhasilnya bayang-bayanglah cikgu. Okey, jadi sekarang ni untuk yang ini Mira dapat selesaikan, cikgu bagi satu dulu ganjaran. Wah, saya dapat satu lagi ganjaran. Terima kasih cikgu. Okey. Baik. Jadi setelah melakukan aktiviti ini, kita tentulah nak tanya dengan Mira. Ya. Apakah yang Mira boleh simpulkan berdasarkan aktiviti yang dilakukan? Okey. Daripada aktiviti tadi, apa yang saya dapati cikgu, bayang-bayang itu akan terhasil apabila cahaya dihalangi oleh objek. Ya, apabila cahaya dihalang oleh objek, bayang-bayang terbentuk. Betul ke? Betul. Wah, Mira cakap betul. Ya, betul. Jadi Okey. satu lagi ganjaran untuk Mira di mana bayang-bayang terhasil apabila cahaya dihalang oleh objek. Okey. Selesai cikgu. Saya dah dapat lagi satu ganjaran. Aktiviti ni kan cikgu, kat sekolah ataupun murid-murid pun boleh lakukan kan cikgu? Ya, betul. Sebab apabila kita lakukan di rumah, murid-murid akan dapat lebih mengingat fakta ini dengan lebih baik. Dan dia perlu dengan bantuan ibu bapa juga. Kadang-kadang kita nak memahami sesuatu tu perlu ada garis panduan daripada ibu bapa kita. Ya, baiklah kawan-kawan. Dengan aktiviti ini diharapkan memberi penerangan yang lebih jelas lagi kepada anda semua tentang bagaimana bayang-bayang itu boleh terhasil. Cikgu, kita nak berhenti berehat lagi sekali. Okey, Mira. Okey, kita akan kembali semula selepas ini. Jangan ke mana-mana, hanya di slot tahap berapa? Betul, tahap 1 Didik TV KPM. Kawan-kawan, terdapat hari tanpa bayang-bayang yang dikenali sebagai fenomena kulminasi, iaitu apabila matahari berada benar-benar tepat di atas kepala. Didik TV KPM. Ewa bule, ewa bule, ewa bule teraju tiga. Dah kenapa pula nyanyi lagu Ewa Bule ni? Kerana selepas ini kita nak main satu aktiviti yang cukup terkenal sepertinya wayang kulit yang sinonim di negeri Kelantan. Apa aktiviti yang kita nak lakukan ni? Jom kita tanya Cikgu Athar. Aktiviti apa cikgu? Untuk aktiviti kali ini kita akan bermain teka haiwan. Okey, teka objek di balik bayang-bayang. Jadi Mira tak akan nampak bayang-bayang tersebut. Tetapi jangan terlalu gembira. Okey. Sebab Mira perlu dahulu melakukan sedikit aktiviti. Okey. Jadi sekarang ni di atas meja Mira, cikgu dah bekalkan 2 keping gambar boleh tunjukkan pada murid-murid semua. Boleh. Ada Okey, gambar. jadi saya nak Mira potong gambar tersebut. Okey, saya potong gambar gunting. ni. Ya. Okey, saya akan gunting terlebih dahulu gambar ni. Untuk murid-murid di rumah, Ya. pastikan sekiranya kita menggunakan alatan tajam seperti gunting dan pisau, Baiklah. apa yang perlu dilakukan murid-murid? Berhati-hati. Dan mesti dengan pemantauan orang dewasa ataupun ibu bapa. Okey, nampaknya Kak Mira pun cekap untuk melakukan Menggunakan aktiviti gunting. menggunting tersebut. Baiklah cikgu. Cikgu, aktiviti menggunting ni cikgu, kita gunting ni kerana ini yang akan menjadi objek kita lah ya? Ya, betul. Ini objek yang akan digunakan di dalam permainan ini. Di mana Mira perlu betul-betul ikut bentuknya. Sebab sekiranya kita tidak mengikut bentuk, jadi bayang-bayang terhasil pun kita tak dapat teka apakah bentuk tersebut. Baiklah cikgu, saya dah selesai. Okey, boleh tunjukkan dulu pada murid sikit. Boleh. Ini dia. Ya, okey. Itu gambar apa tu Mira? Gambar ayam. Anaklah ayam. Ting, 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 ting. Nanti. Okey, cikgu. jadi sekarang ni cikgu, kita akan pergi gilir Mira. Saya nak tengok sama ada Mira atau saya yang lebih hebat benarkah apakah objek tersebut. Jadi Okey. kita akan mulakan saya dahulu, kemudian Mira. Boleh, cikgu? Boleh? Boleh. Okey, kita hidupkan lampu dahulu. Di sebalik sini ada lampu sebenarnya Mira. Oh, okey. Okey, jadi saya akan ambil satu haiwan dan Mira perlu tengok. Mira jangan tengok apa haiwan saya ambil. Okey, saya pejam mata. Okey, saya dah ambil dah. Okey. Okey. Mira bersedia? Sedia cikgu? Okey, sekarang saya akan tunjukkan. Okey. Okey, kejap. Apa agaknya ni kawan-kawan? Jom Okey, kita tengok. saya akan hampirkan sikit.
Wow, saya tahu ni cikgu. Haiwannya ada leher yang panjang. Jadi ini ialah zirafah. Ya, betul. Wah. Zirafah Okey, dia adalah zirafah. Okey, sekarang Mira pula mengambil giliran di sebelah sini. Okey, saya tukar posisi cikgu. Okey, baik. Saya akan ke sini. Saya akan ambil haiwan Okey. yang berikutnya. Cuba teka cikgu. Ini apa? Alamak, susahnya. Nampak tak? Gambar apa ni agaknya ya? Ada belalai. Belalai. Gajah. Betul ke? Gajah. Betul. Gajah tu nampaknya dia melompat-lompat Mira. Okey, nampaknya Gajah. sekarang satu sama. Okey. Sekarang Mira pula. Silakan cikgu. Saya pula. Okey. Silakan. Okey, Mira sana. Baik. Kita main sampai habis. Haiwan Okey. seterusnya. Okey, yang ini saya bagi clue sikit daripada jauh dulu saya tunjukkan. Baiklah. Murid-murid boleh nampak. Semakin menghampiri. Ini kan cikgu. Jangan terus menjawab, fikir dahulu kalau tepat dan salah, sekali tekaan saja. Saya tengok. Oh, okey. Ini bunyi dia. Ya, macam itu bunyi dia. Betul cikgu. Betul Dia, tak bunyi dia dia macam cuma tu? ada waktu malam je ni cikgu. Gitu. Okey. Ini ialah burung hantu. Ya, burung hantu. Betul ke? Betul, burung Betul, hantu. Dua burung untuk hantu. Mira, satu untuk saya setakat ni. Okey, Okey. Mira pula. Seterusnya kawan-kawan, kita teruskan lagi aktiviti kita. Murid-murid juga boleh lakukan di rumah kerana aktiviti sangat menyeronokkan. Sebab tanpa melihat pun kita boleh meneka apakah haiwan tersebut. Ya, okey. Yang berikutnya Okey. cikgu. Okey. Cuba kawan-kawan dan juga cikgu Atta teka ini haiwan apa? Bunyi dia macam mana cikgu? Saya masih tak dapat teka lah. Tapi saya nampak dia ada janggut yang panjang dan juga mempunyai tanduk. Apa ya? Embek ke? Embek. Embek. Okey. Kambing, Mira. Kambing. Betul cikgu. Ini okey. kambing. Okey, nampaknya dah dua sama antara kita. Cukup? Okey, Cukup cikgu. Okey. kita Memandangkan kita dah dapat dua sama cikgu dan murid-murid di rumah pun dah dapat mengenal pasti bagaimana aktiviti permainan ini dilakukan. Sedikit rumusan ringkas daripada cikgu Atta. Silakan. Okey, sebelum saya membuat rumusan ringkas, saya nak bagi satu lagi ganjaran untuk Mira. Okey. Sebab Mira dapat melakukan aktiviti pada hari ini. Terima kasih, Lengkaplah cikgu. carta ganjaran. Yang kedua, saya juga ingin terangkan. Daripada permainan tadi, kita boleh nampak sebenarnya bayang-bayang terbentuk pada skrin kerana cahaya dihalang oleh objek. Yep. Okey. Secara keseluruhannya, apa yang kita dah belajar pada hari ini, murid-murid di rumah dan juga Kak Mira dapat ialah kita dah belajar tentang sumber-sumber cahaya, Baiklah. iaitu api, cahaya matahari dan juga lampu. Lampu. Kita juga dah belajar bagaimana bayang-bayang dapat dihasilkan, iaitu apabila objek menghalang cahaya. Cahaya menghalang objek, jadi bayang-bayang terbentuk pada skrin. Baik, cikgu. Dan untuk hari ini, bagaimana prestasi keseluruhan saya, cikgu? Sudah garu cendana pula, sudah tahu bertanya pula. Dah nampak kat carta ganjaran penuh. Okey, jadi Mira mendapat prestasinya sangat cemerlang pada hari. Tahniah Mira. Wah, terima kasih cikgu. Dan kalau mereka di rumah yang ingin mengukuhkan pemahaman mereka, cikgu, di mana mereka boleh dapatkan sumber rujukan? Seperti biasa di mana? Pelantah Delima KPM. Baiklah, terima kasih banyak-banyak Cikgu Atta atas kesudian meluangkan masa dan berkongsi ilmu kepada kami semua. Terima kasih juga kepada Cikgu Wan Nur Adli selaku jurubahasa isyarat pada hari ini. Kita jumpa lagi di episod akan datang. Cikgu, kita nak menyanyi kan? Ya, Mira, kita nyanyi sama-sama pada hari ini. Murid-murid juga di rumah. Jom! Menyanyi. Lanjut Mira. Okey. Silakan Cikgu. Bayang-bayang kita belajar. Wah. Sumber cahaya turut diajar. Tumpukan perhatian agar lekat diingatan. Sumber cahaya dipelajari. Mula cahaya matahari. Okey, Mira. Saya Cikgu Gendang gendut bunyinya gendang. Wah. Sumber kedua ialah api, lilin, pelita dan obor. Contoh yang padan dengannya
seterusnya. Apa cikgu? Ialah lampu bayang-bayang yang terbentuk, bentuk. Mesti ada sumber cahaya.